Pada ceramah yang lalu telah pun dihuraikan Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Telah pun dihuraikan ceramah yang lalu bagi mereka-mereka yang telah datang. Yang tak datang apa dikatakan? Kisah dia. Niaga. Wa'afini fi man afait, dan sihatkan dak sebagaimana orang-orang yang Kau beri sihat, beri kesihatan. Dalam Rabbighfirli pun ada Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ada itu. Maknanya minta sekali lagi. Di dalam solat kita 17 rakaat, kita minta 17 kali. Subuh-subuh minta sekali lagi. Di dalam bab sihat, kalau penyakit taun, kawasan yang berpenyakit kita tak boleh masuk, dan orang yang berpenyakit tidak boleh keluar. Itu undang ni. Penyakit ini tidak berjangkit, hanya kusta dan sopak. Walau bagaimanapun kita digalakkan membaca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita berselawat, mudah-mudahan sihat badan. Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna ada menghuraikan, katanya kita wajib memelihara kesihatan supaya umur bertambah panjang, supaya dapat memperjuangkan Islam lebih lagi. Pasal perjuangan kita belum selesai. Kalau cepat mati, tak sempat nak berjuang. Oleh itu diperintahkan supaya kita ini sihat. Sakit itu sebenarnya kesalahan kita. Itu sebabnya dalam Al-Quran menyebut Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan dak. Allazi yuhyini wa yumituni. Allah menghidupkan aku, Allah juga yang matikan aku. Menghidupkan kita pun Allah, mematikan kita pun Allah. Ujungnya apabila aku sakit. Mengapa tidak sebut wa idza amradani? Apabila Allah sakitkan aku, dan Allah lah yang menyembuhkan aku. Disebutnya apabila aku sakit, menunjukkan sakit itu kita yang silap. Tidak jaga pemakanan, kita hentam saja, maka kita pun sakit. Salah kita. Betul lah sakit tu ya Allah beri, tapi kesalahan tu kita. Kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit, melainkan hampir-hampir baginda nak meninggal baru dia sakit. Pasal dia kata apa? Nahnu la na'kulu hatta najua' wa idza akalna la nashba'. Kami merupakan suatu kaum yang takkan makan melainkan setelah lapar. Kalaupun makan tak kenyang pula. Bagaimana kita pula gagap? Apabila kita makan bukan main kenyang begitu. Itu kelebihan kita pula. Maka Nabi tidak pernah sakit melainkan terlalu sedikit. Adalah pening kepala sikit, adalah demam sikit, nak meninggal tu sakit saja. Kerana Nabi itu tidak berlebih tidurnya. Di waktu malam ia bangun menangis. Bukan bangun seperti ibadat saja, menangis sekali sampai basah
janggut kerana menangis. Kita pun janggut basah kerana air basi. Itu kelebihan kita pula. Mengapa kita disuruh keluar subuh-subuh pergi masjid? Pasal kita ada kerjasama dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di waktu malam menggunakan oksigen. Di waktu siang menggunakan karbon dioksida. Kita di waktu malam, di waktu siang sama saja inginkan oksigen. Apabila keluar malam, apabila kita keluar pagi-pagi, bermakna kita telah mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Maka subuh-subuh kita bangun memberi khidmat kepada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan juga mengeluarkan oksigen, kita gunakan oksigen. Maka kita sembahyang subuh, di samping khidmat kepada alam, kita juga mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesihatan. Itu sebabnya memang kita digalakkan makan kulu minat thayyibat wa'malu shalih. Makan yang elok-elok. Jangan makan yang benar, yang tidak elok. Itu arahan. Makan yang bervitamin supaya badan sihat. Bila badan sihat, boleh beribadat. Itu tidak wa'afini itu. Wa'afini fiman afait, biarlah aku ni sihat. Itu sebabnya bila sihat, digunakan sihat itu untuk beribadat. Kan dia kata, sihataka qabla saqam. Dan irtanim khamsan qabla khamsin. Rampaslah 5 perkara sebelum berlakunya 5 perkara. Antaranya, sihataka qabla saqamika. Sihatmu sebelum sakitmu. Nabi pun menyebut dalam hadis, walaupun hadis dhaif, sumu tasihhu. Berpuasalah nanti kamu sihat. Kan untuk sihat belaka. Kalau sekiranya waktu sihat ini kita beribadat, beramal, sembahyang sunat, bangun malam, nanti waktu tidak sihat, tak dapat bangun, maka ganjarannya diperolehi kerana dia sudah beramal waktu sihat. Jangan waktu sakit baru nak berniat. Kalau sihat besok nak beramal, bohong. Dah banyak orang begitu. Sudah sihat dia, Allah, masa tak ada pula, dia kata. Waktu dia sakit, dia berniat, kalau sihat saya nak ke Mekah. Sihat dia, ke England pula dia. Ini kesihatan. Sebabnya memang orang Arab pun ada kata, al-aqlus salim fil jismis salim. Bukan hadis, orang Arab kata, pepatah Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat dari badan yang sehat. Tapi orang-orang zaman dulu dipesankan, dia kata apa? Alimu auladakum as-sibaha warimaya wa qiraatul Quran. Ajar anak-anakmu berenang dan ajar anak-anakmu menembak anak panah dan membaca Al-Quran. 3. Berenang 2 matlamat. Yang pertama, sihat. Ahli-ahli kedoktoran kata berenang yang paling bagus, semua anggota bergerak. Tapi sekarang tak berpeluh lah. Tapi ada nyanyian di dalam air, badan berpeluh. Ada dulu. Yang keduanya, untuk peperangan. Kalau terjun laut tak berperang, tak boleh berenang, kan tenggelam. Yang kedua, menembak anak panah untuk perang. Sekarang kita pakai senapang lah. Tak payahlah pakai anak panah, napang. Sesuai zaman itu pakai panah. Wa qiraatul Quran untuk rohani. Maknanya badan pun sihat, rohani pun sihat. Jangan badan sihat, rohani tak sihat. Payah. Mana pergi perang, penakut dia. Tak boleh. Itu sebab kita nak berjuang ini, kita mesti bangun malam sembahyang tahajud, kena ingat. Supaya kekuatan tu ada dalam. Jangan orang gertak sikit dah, tak jadi. Tukar bati dia.
Pasal gertak itu. Ulama-ulama dulu dia bangun malam. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ghazali, semua ni tak ada yang tak bangun ni. Bangun belaka ni. Bangun belaka di waktu malam. Man kita pun tak jadi ulama pun kita bangun jugalah. Tak dapat hari-hari pun seminggu 2 kali jadi kan. Setahun sekali kita jadilah. Tak setahun sekali, seumur hidup sekali. Bangun juga. Jangan tinggal. Kan bangun kan sihat. Terus kita ni tidur itu pun ada undang-undang. Tidurlah. Jangan tak tidur. Kan ada sahabat-sahabat bercerita sama dengan Nabi ni, amalan dia tak jadi apa kita ni. Beramal Nabi ni tak boleh. Tak boleh ke nak sampai taraf Nabi tak boleh. Maka pakat-pakat para sahabat tak apa. Aku ni tak nak tidur. Aku ni tak nak berbuka, nak puasa je. Aku ni tak nak kahwin, membujang je. Nabi tak beri pula. Nabi kata jangan. Aku pun kahwin juga. Tak ada membujang. Aku pun tidur juga. Bangun-bangun, tidur-tidur. Puasa-puasa, makan-makan. Nabi pernah berpuasa 24 jam. Sahabat pun ikut. Nabi kata jangan. Nak juga. Jangan. Bagi al-wisal. Hukum tak boleh. Nabi dah aku lain. Aku boleh puasa. Allah beri aku rezeki. Nak juga. Kan pensan dia. Itu sebabnya kita buah-buahan ni. Itu Nabi pesan makan buah tamar. Buah tamar banyak khasiat. Itu sebabnya orang buat kajian buah tamar itu boleh ubat penyakit gastrik. Itu sebab Nabi apabila berbuka kan pesan makan buah tamar. Makan buah tamar. 3 biji buah tamar itu dimasak dengan susu, rendamkan 3 biji. Makan 3 jam kemudian. InsyaAllah gastrik boleh baik. Bahkan Nabi pesan makan tamar Nabi, tamar ajwa 7 biji satu pagi. Supaya mengelakkan daripada kena sihir dan daripada racun. Makan 7 biji satu pagi untuk mengelakkan penyakit semacam. Tapi masalah pula tamar ajwa kalau dimakan ada kesan sampingan, iaitu botak balik. Itu masalah. Pasal apa botak? Mahal. Itu masalah lain tadi. Itu dia. Di samping kita berusaha, kita berdoa, wa'afini fiman afait. Juga dipesankan oleh ulama-ulama, kalau nak melambatkan tua, makan nasi, lambatkan minum. Setengah jam kemudian baru minum. InsyaAllah lambat tua. Lambat mati belum tahu. Lambat tua saja. Lambatkan minum. Ada orang kata tercekik lah. Tercekik tu pasal makan banyak, suap besar. Yang penting lambat tua ni orang perempuan. Orang lelaki-lelaki tak apa. Lagi tua, lagi laku. Perempuan nak pesankan tu, jangan tua cepat. Bila tua cepat, suami pun lain tak cerita dia. Bukanlah saya nak menghalang pula nak kahwin lagi satu. Pasal kita ni kalau bujang semayang dapat pahala 1, kahwin dapat 70, bukan? Kalau dapat lebih 140, kahwin 2 lah kita. Ni orang perempuan malah nak dengar, menyampah aku. Itu dia wa'afini fiman afait. Digalakkan supaya kita menjaga kesihatan. Bahkan berubat itu hukumnya wajib. Likulli da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit itu ada ubatnya, melainkan mati saja.
innallaha lam yunzil da'an illa wa nazala ma'ahu dawa'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak turunkan penyakit, melainkan turun bersama-samanya ubat. Oleh sebarang penyakit ada ubat. AIDS pun ada ubat. Barah pun ada ubat. Sekadar orang belum berjumpa saja. Hanya 2-3 hari yang lepas, mereka telah pun berjumpa ubat penyakit leukemia. Baru saja jumpa. Bermakna ubat itu ada. Mereka belum berjumpa saja. Sama juga penyakit-penyakit orang isap dadah. Ada ubatnya. Mungkin belum bertemu saja. Tiap-tiap penyakit yang turun itu ada ubatnya. Kadang-kadang tak perasan di rumah kita itu kan ada tumbuh satu pokok. Kita pokok apa benda pula tumbuh rumah saya. Rupa-rupanya ubat dekat rumah je, orang tak perasan. Itu bagi orang yang pandai ubat-ubatan dari herba ni. Dia tahu. Allah tak turunkan depan rumah dia ada satu pokok yang orang tak pernah jumpa pokok tu. Dia kata cabut pokok ni, nyemak rumah. Rupa-rupanya ubat turun depan rumah ni. Betul. Inilah dia kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya sihat. Bila sihat, kita boleh beramal lebih sedikit. Mayang tarawih pun lebih, main sunat pun berlebih. Masa sihat inilah gunakan masa. Itu wa'a ini fiman wa tawallani fiman tawallait. Pimpinlah sebagaimana orang-orang yang engkau pimpin. Kita minta dan buat. Jangan minta saya tak buat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah lah menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka itu daripada gelap gelita kepada terang benderang. Dan orang-orang yang kafir itu pimpinan mereka ialah taghut, mengeluarkan mereka dari terang benderang kepada gelap gelita. Mereka lah penduduk api neraka yang kekal dalamnya buat selama-lamanya. Sekarang kita punya pemimpin kita yang meneraju hidup kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran lah yang menjadi perlembagaan kita. Al-Quran lah menjadi petunjuk kita. Seperti tentera-tentera yang diturunkan dalam hutan, bawa pelan satu, bawalah pelan ini. Nanti kalau nak keluar pelan ada. Kalau tak ikut pelan kan sesat. Begitulah kita diturunkan dalam dunia ini membawa Al-Quran. Ikut Quran tu menjadi petunjuk. Kan tak sesat. Tapi yang silapnya itulah Al-Quran hanya menjadi bacaan. Menjadi untuk nak bertandingan saja. Bertanding untuk nak buat, untuk nak gantung kat dinding saja. Bukan untuk diambil isi dia untuk diamalkan. Banyak orang Quran tu macam-macam dibuat. Tampal kat dinding bertukar. Kalau tampal dia kata tak accident tukar. Oh sedap lah begitu. Tampal gitu. Dia buat pula azimat gantung. Orang tua-tua kan walaupun dengan ceramah, walaupun kaset jin sudah keluar banyak, pakai azimat tu tak mau dia. Banyak orang jumpa saya, Ustaz, saya tahu dengar kaset Ustaz, saya takut kata. Tapi mak saya degil luar tak mau dengar. Diangguk-angguk, azimat pakai juga. Mak. Tidak Allah menjadikan pimpinan dia. Quran tidak jadi panduan dia. Ni hanya cakap mulut je lah. Alaihi wa tawallani wa tawallani wa tawallani. Minta pimpinan untuk Allah Ta'ala. Pimpinlah aku wahai Allah. Kita tak boleh tunggu pimpinan. Kita mestilah kita melaksanakan apa yang kita tahu. Tu. Apa dia taghut itu? Taghut tu diambil daripada perkataan tagha. Tagha tu maknanya melampaui batas. Fakat taghal ma' kita. Sesungguhnya air itu telah pun melimpah, melampaui batas. Ulama menterjemahkan taghut itu ada beberapa pecahan. Yang pertama, taghut itulah syaitan. Yang kedua, berhala-berhala. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai dia punya perlembagaan. Itu taghut itu. Maknanya Allahu
waliyul ladzina amanu. Allah menjadi pemimpin orang-orang beriman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir pimpinan mereka taghut. Tak kiralah sama ada syaitan ataupun berhala-berhala atau apa-apa yang disembah oleh mereka. Termasuk juga pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan Al-Quran sebagai perlembagaan, taghut juga. Tapi ini tak bolehlah kita hurai panjang-panjang. Nanti orang kata politik dalam surau kan payah juga. Tapi itu hukum sebenarnya. Sebenarnya hukum. Sebenarnya ceritakan hukum itu yang payah. Pasal bila sebut hukum pun orang kata politik juga kan payah juga. Tapi tuan-tuan fikir ajalah, fikir sajalah. Yang memang ujung ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, bukan 2 hari. Bukan 1 juta tahun. 1 juta tahun boleh kan selama-lamanya tak ada ujung dah. Itu takut. Tak guna kita watawallani iman tawallai. Baulah wabarik li bima aqait, dan berkatilah apa-apa yang engkau anugerahkan. Maknanya apa makna berkat ni? Berkat ni makna macam-macam. Kalau kita pergi tengok orang kahwin, bawa telur sebiji, abang kata dapat berkat. Telur tu lah berkat kan? Dah dapat berkat belum? Bagi berkat. Telur tu berkat. Pasal orang Melayu, telur tu lah yang tahankannya, mempertahankan keteluran dia. Yang kedua, maknanya justru. Berkat doa orang tua-tua, maknanya justru lah, kerana lah. Mana boleh berjaya ni? Berkat orang tua-tua dia tu. Maknanya restu orang tua-tua. Kalau Arab kata birakah, maknanya kolam pula. Dan juga berkat ni maknanya lah lebihan. Umpamanya kalau kita buat jamuan berlebih makanan itu, tidak cukup. Berkat juga dia. Berkat juga. Itu sebabnya satu hari satu keluarga lah nak berkenduri, bukan kenduri, nak jemput Nabi makan. Ketika itu orang-orang Islam sibuk menggali parit untuk peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Tengok dah beberapa hari tak makan, kata satu orang perempuan kepada suaminya, kita ajaklah baginda Nabi kita Muhammad makan rumah, tapi jangan panggil orang ramai. Dia kata Nabi sudahlah, kalau panggil ramai kan tak cukup, kan payah. Ya Rasulullah, isteri saya berhajat untuk menyembelih kambing seekor. Menyemput engkau saja Rasulullah, orang lain jangan. Tak apa Nabi kata, nanti jangan sembelih kambing itu dulu, biar saya datang. Nabi pun pergilah pegang pada kambing, kambing, baru Nabi sembelih. Masak. Bila masak, Nabi panggil ke semua orang sekali. Datang. Ini bukan sikit orang ni. Makan. Cukup makan. Itu berkat. Ini 2 kisah. Yang pertama menunjukkan Nabi itu tidak mentingkan diri sendiri. Dia senyap pergi. Mana semua? Dia ada hal lah. Dia tak makan seorang-seorang. Panggil ke semua. Cukup. Bimbang isteri dia. Habislah, tak cukup dia kata. Itulah mengajar kita. Maknanya kalau kita buat kenduri, orang yang tak dijemput datang tidak? Jawapannya boleh. Banyak orang kata haram. Kenapa kata haram? Haram itu kalau tuan rumah tak reda kita datang, baru haram. Kita ingat. Kita pergi kenduri bawa kawan seorang, kan? Saya bawa kawan ni, sila. Orang Melayu kan begitu. Ada tak bawa kawan ni? Tak boleh. Allah. Tak bawa. Orang Melayu tak mahu dia. Maka hukumnya harus bawa kawan dengan syarat tuan rumah memang reda. Tapi saya rasa pengalaman kita tak pernah pula orang tak reda. Makan dulu. Pasal kita jemput makan. Itu sebabnya undang-undang orang makan ni, kita pergi rumah orang sebelum dibenarkan masuk, memang tak boleh masuk. Itu undang-undang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita suruh masuk pun jangan masuk. Sila masuk, baru masuk. Kalau tuan rumah tak boleh duduk, jangan duduk.
Tundang dia. Penat ni Tomah boleh duduk ke? Duduk. Tundang dia. Tetapi apabila diangkat makan, boleh makan, tak payah dipelawa. Tundang dia. Pasal memang sedia untuk kita. Tetapi kalau pinggan pecah, wajib ganti. Tundang dia. Lain bab dia. Pasal tuan rumah menyebut kita makan, bukan menyebut untuk penjahkan pinggan. Dia. Dia undang-undang dia. Dia baca. Sebab kita masuk rumah orang, jangan tengok gambar-gambar dia. Tak boleh. Melainkan tuan rumah kata, nak tengok gambar, tengoklah. Baru boleh. Dia duduk je buka album sana. Buka album sini. Mana ada undang-undang? Itu akhlak masuk rumah orang. Dan duduk, jangan pandang meraya mata rumah orang tu. Tengok nak darah dia macam-macam. Itu undang-undang masuk rumah orang. Melainkan tuan rumah tu kan, nak tengok-tengok lah tuan bawah tu, tengok. Tak apa. Tu redha dia. Tu kadang orang tak faham. Tu sebab kita tuan rumah pula, kalau orang datang menyambut ke pintu. Undang-undang menyambut tetamu datang kan. Assalamualaikum. Masuk. Baliklah. Tak, kita hantar ke pintu tu. Tu undang menyambut tetamu tu. Itu kalau nak baca undang-undang betul lah. Macam isteri berjalan depan suami lah, undang-undang macam ni. Mesti tunduk undang-undang dia. Tunduk. Macam lain depan orang. Macam tunduk kan. Tunduk depan undang-undang dia. Macam boleh buat. Orang buat. Balik kan. Balik kena buat begini. Orang suami tengok gila ni. Tak pernah dia buat. Itu dia. Apa nama tadi ni? Barakah. Berkat itu artinya lebihan. Sebab kita, kalau kita ada gaji, cukup makan berlebih, itu berkat. Maka hendaklah sembahyang duha. Mayang duha, mayang isyraq, itu adalah untuk keberkatan, rezeki. Jangan lupa besok start sembahyang. Masuk waktu isyraq, jangan sembahyang. Banyak orang buat silap. Waktu syuruk itu tak boleh sembahyang, haram. Ramai orang sembahyang tak ikut jadual. Lepas kuliah subuh dia sembahyang terus. Matahari belum terbit lagi. Matahari dah terbit satu, tak sembahyang segala. Boleh kita sembahyang selepas terbit segala, sembahyang isyraq. Lepas tu nak sembahyang duha boleh sambung atau tunggu rubuh 1/4 hari. Pukul 10, pukul 11 begitu sembahyang duha. Boleh juga sembahyang duha awal. Banyak yang saya tengok sembahyang duha, sembahyang isyraq itu waktu syuruk itu pukul 7 subuh dia sembahyang. Kan haram sembahyang. Itu nak pesankan tu. Nak pesan banyak perkara yang kecil, remeh ni orang tak perasan. Sama yang sebutkan semalam, wasiat kepada waris. Jangan wasiat. Anak kita ada 5 orang. Sayang sangat anak yang bongsu tadi. Nanti rumah ni kau ambil lah dia kata. Aku macam tu ambil lah. Itu kan haram tu. Bukan haram, tidak sah wasiat. Pasal anak itu ada hak dalam pesaka. Wasiat boleh oleh orang lain. Dengan syarat tidak boleh lebih daripada 1/3. Itu menang wasiat. Saya nak silap banyak. Orang duit banyak ni, dia anak sayang bongsu tu, rumah sewa ni kau ambil, rumah mentokar ni kau ambil, semua dia ambil anak bongsu. Ada yang selalu menganga je. Bila disebut ada wasiat dia kata. Lawyer dah siap dah. Apa nak kata? Lawyer pun tak ikut pula undang Islam tu. Pasal lawyer tu dah begitu dah. Dia ikut orang yang cakap. Habis. Berkatilah apa yang engkau beri wahai Allah. Dan minta doa kita. Allahumma rzuqna rizqan halalan mubarakan wasi'an. Itu yang penting. Sebab kita kalau masak nasi cukup-cukup untuk keluarga kita. Tiba-tiba datang pula orang waktu kita nak makan. Angkat. Jangan tunggu balik. Tak balik. Sampai pukul 10 orang tunggu nak makan kat tu. Tengok ada harapan ni kata. Tuan rumah pula menyibuk. Ajak dia makan. Pasalkan Nabi pesan, idza dakhala dhaifu baital mu'min dakhala mau'al rahmah wa barakah. Apabila tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Datang tetamu rumah kita tu berkat, datang sekali tu. Tengah makan pun ajak makan. Jangan bimbang, cukup. Tapi bimbang, Assalamualaikum. Sudah.
Tak jawab Assalamualaikum. Dan angkat nasi dapur, Waalaikumsalam. Itu sebab kita ni ada peruntukan ya. Bagaimana nak memberkati rumah kita? Bagaimana untuk memberkati rumah kita? Yang pertama, kita masuk rumah Assalamualaikum, dan keluar rumah pun Assalamualaikum. Nabi kata, ya Anas, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaih yazidillahu barakatik. Atau kama qala. Wahai Anas, apabila kau masuk rumah, ucapkan salam. Nanti Allah tambahkan keberkatan hidup. Makna di sini berkat ialah aman, tenteram rumah, tak ada apa-apa masalah. Yang kedua, kalau makan naklah bersama-sama, berjamaah makan. Isteri makan, suami makan, anak makan. Apa hujannya Nabi kata? Fajtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Berjamaahlah makan, Allah menambahkan keberkatan. Kemudian buat apa lagi? Baca Quran di rumah. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Cahayakan rumahmu itu dengan solat sunat dan membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi nak berkat rumah? Rajin-rajin kita membawa tetamu. Kalau orang tak datang, cari bagi datang juga. Bagi datang. Nabi Ibrahim merupakan seorang Nabi yang suka sangat mencari tetamu. Sebatu, dua batu, jalan kaki cari orang. Bagi orang datang juga rumah dia. Kita tak jalan kaki, telefon aja, internet je tulis. Telefon, sila datang ke rumah. Keripap ada 5 biji. Bagi seorang sekat, jadilah seorang sekat. Itu memang. Kalau rumah tetamu tak datang, tu payah kita. Tetamu mesti datang. Semayang sunat di rumah, semayang fardu di surau, di masjid. Itu menambah keberkatan rumah kita. Bukan minta ubari fi ma'a baik. Tak. Minta dan kita praktikkan apa yang Nabi pesan. Tapi kalau tak biasa Assalamualaikum, beritahulah dulu rumah kita. Besok nak start Assalamualaikum. Besok tak faham nak Assalamualaikum. Buang terbiat. Begitu. Nah. Ada wabarik fi ma'atai waqini syarra ma qadait. Saya tambah sikit. Berkat takbir. Berkat begini ya. Ada setengah-setengah pendapat mengatakan perlu Nabi itu ada keberkatannya. Pasal ada suatu ketika isterinya mengambil baju Nabi diperah, diminum. Walaupun ada pendapat-pendapat menolak itu, isteri Nabi dia kata, tapi ini boleh diambil. Kenapa dianggap sebagai sahabat? Dan sahabat-sahabat berebut-rebut nak minum air lebihan Nabi itu. Itu ada keberkatan. Maknanya ada keberkatan-keberkatan. Makna berkatnya, jangan minta pada orang berkat ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit, air yang diberkati. Air yang diberkati, bukan air yang bawa berkat. Air itu diberkati. Sebenarnya air hujan boleh diminum. Tapi di Kuala Lumpur jangan minum air hujan, sakit perut. Pasal kita udara kita kotor. Tunggu setengah jam, bagi udara itu rosak, turun ke bawah, baru sadar. Ada keberkatannya. Dan jangan minta berkat kepada air, jangan minta berkat kepada Kaabah, jangan minta berkat kepada Nabi, tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, berkat yang ada pada air limpahkan sedikit pada aku. Begitu. Itu sebabnya ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam menurut niat mengapa ia diminum. Kita sakit perut, minum air zamzam. Minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit berkat air zamzam. Dengan berkat air zamzam itu. Jangan salah faham. Yang minta berkat berkabah, ya wa Kaabah tu kan berkatmu, salah. Ya Allah, ya Tuhan, berkat yang kau turunkan berkabah limpahkan kepada aku sedikit. Ini kepada Allah Ta'ala juga minta. Itu kan kita kata doa bi barakah, bil barakah. Minta orang-orang alim bukan minta berkat, dia tak boleh beri. Nabi pun tak boleh beri. Yang beri berkatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya kita minta berkat ni pada kesihatan kita, pada semua minta Allah Ta'ala berkat. Itu dia masuk berkat. Barulah waqini syarra ma qadait.
dan peliharalah aku daripada sebarang kejahatan yang telah kau putuskan. Apa kita buat? Doa. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ditolak qada itu melainkan dengan doa. Minta Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, kami nak minta selamatkan dari bala bencana di dunia ni dan bala bencana di akhirat. Minta wa qini syarra ma qadai. Sebenarnya doa itu cukup penting sebenarnya. Apabila kita minta pelihara dari kejahatan keburukan, Allah Ta'ala akan makbulkan. Dengan syarat doa itu menurut undang-undang. Itu sebabnya satu hari satu dinding nak runtuh, Umar pun berkisar dari tempat yang berkenaan. Wahai Umar, apa kau lari daripada qada-qadar? Aku lari dari qada kepada qadarnya. Memang guna runtuh dah. Tunggu buat apa? Di samping minta. Itu sebabnya kita pagi-pagi apa kita baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali. Pagi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari 3 kali. Selamat pagi, selamat malam. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidaklah mudarat disebabkan namanya itu. Sesuatu pun di bumi ini maupun di langit. Tuhanlah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu pagi subuh sebelum terbenam matahari 3 kali, sebelum terbenam matahari 3 kali. Itu Nabi pesan. Dan juga kita waktu malam diperintahkan membaca 3 qul. 1, 2, 3 tiup, sapu. 1, 2, 3 qul lagi, tiup, sapu lagi. 3 lagi. 3 kali. 3 kali baca, 3 kali tiup. Bahkan dia kata, kalau isteri-isteri kita uzur, suamilah yang tolong baca dan ditiupkan di atas tangannya, disapulah ke badan. Itu yang Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengelakkan kejahatan malam. Begitu. Tapilah rajin tak rajin lah. Mula-mula kahwin rajin, dah tua awak baca sendirilah, ibu. Kan kalau perempuan dah uzur, suami dah tolong baca, tiup tangan. Anak-anak kita baca, sapukan di badan budak-budak untuk mengelakkan kejahatan malam. Satu budak tengah-tengah beli nasi lemak, dilanggar dia jin tumbak. Cerita ni maknanya jin ganggu dia. Sebab kita kena sentiasa selamatkan keluarga kita daripada gangguan-gangguan. Yalah, kadang-kadang kita pun lalai juga. Jangan sudah kena baru kelang kabut. Elok kita standby awal. Baca 3 qul nak tidur. Nak tidur ayat kursi jangan tak baca. Baca ayat kursi. 3 qul baca. 3 qul tu baca habis lah kan. Qul. Begitu. Salah faham kan susah. Tu tiba elok qul. Minta Allah pelihara daripada sebarang kejahatan. Sebabnya Nabi pernah disihir oleh orang Arab. Nabi diperintahkan Jibril baca 3 qul itu. Terhurailah dia punya ikatan sihir itu. Kita pun begitu. Bahkan kita pun elok juga amalkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maknanya kalau sekiranya kita nak mati hari itu, kita pun tak baca lah. Itu nak mati lah tu. Nabi kata barang siapa baca ayat ini, dia takkan mati hari itu. Hari itulah, besok matilah dia. Esok bacalah pula, lusa lah mati. Lusa baca pula, tulat lah mati. Ada diceritakan satu orang tu rajin amal, terdengar, termimpi dia. Bila nak berhenti baca dia kata. Pasal apa? Bila baca kan Nabi kata mati. Dia pun berhenti baca, baru dia mati. Gitu. Itu Nabi kata. Sama juga Nabi kata barang siapa yang amalkan al-waqi'ah, dia takkan apa-apa buat selama-lamanya.
Siapa amalkan al-waqi'ah, dia takkan apa-apa selama-lamanya. Jadi kita kalau berniaga pun insya-Allah takkan bankrupt. Baca kat surah al-waqi'ah itu. Banyaklah ayat-ayat yang lain yang berkenaan untuk menjadi suatu khasiat kepada perjalanan hidup kita ini, macam-macam ada. Waqini syarra ma qadait, minta Allah lindung dari kejahatan. Apa-apa kita minta Allah lindungkan. Insya-Allah selamat. Sebab yang kita nak keluar rumah baca apa? Innal ladzi farda 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Pada apa? Kalau kita pergi, kita akan balik. Mana selamat pergi dan selamat balik. Sebab kita balik daripada tawaf wida, kita akan baca ada ayat tu. Innal ladzi farda 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Mana mudah-mudahan nanti kalau balik ke Malaysia akan balik ke Mekah. Tu baca innal ladzi farda 'alaikal Quran la radduka ila ma'ad. Kalau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab juga Nabi SAW dalam hijrah kan baca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fashaynahum fahum bisurun, sehingga kan orang yang nak membunuh Nabi tu tak nampak Nabi waktu Nabi keluar. Kita amalkan Yasin hari-hari. Tak panjang. Yasin sampai waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fashaynahum fahum la bisurun, berhenti sadaqallahul azim itu. Sambung syahatil wujuh, baca 7 kali. InsyaAllah nanti musuh tak nampak kita. Niat betul-betul lah. Salah niat lah, orang rumah pula tak nampak. Kan payah pula betul. Kita dah balik dah. Tak balik-balik bapa engkau kata. Itu bahaya. Ini dia. Dan banyak ayat-ayat yang lain lagi. Untuk memelihara diri kita daripada sebarang gangguan. Itu. Orang Melayu pun jangan baca jampi-jampi Melayu. Ada jampi Melayu ada, jampi orang Siam ada. Ahdang seni gedang. Tangan gerak, kaki diam. Seperti mayat dalam liang. Tak boleh. Orang jumpa kita macam mayat je. Jangan. Itu jampi Melayu tak boleh. Jampi Melayu ni Nabi pun ada sahabat tanya. Nabi kata, ya Rasulullah, zaman-zaman jahiliah tu aku pandai juga menjampi ya Rasulullah. Boleh tak aku menjampi? A'radu alayya ruqakum kata. Cuba kita tengok engkau menjampi tu. Kalau tak ada syirik boleh. Tapi ahdang seni gedang makna tak tahu. Entah benda dangdang mana apa tak tahu. Tapi jampi-jampi Melayu yang boleh kita faham itu boleh. Tapi tak payah pun tak apalah. Elok pakai ayat Quran. Umpamanya bismillahirrahmanirrahim, tapak melenggang, tiga lengan sayur manis. Tapak aku melenggang, aku juga dipandang manis. Tak payah. Manis lah tu. Umpamanya. Umpam jangan salin dulu tu. Wa qini syarra ma qadait. Kemudian apa lagi? Fa innaka, kan? Ya. Wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang beri hukuman. Engkau tidak dihukum, tidak diberi keputusan. Maknanya apa-apa qada Allah Taala punya kerja. Ini kena faham. Maknanya kalau berlaku sesuatu Allah Taala punya kerja, kan selesai masalah. Masalah kita ni tidak redha qada dan qadar. Kita tahu fa innaka taqdi, engkau yang buat keputusan wahai Allah. Man kalau berniaga boom dikerap. Redha. Kan? Bawa motosikal kat surau, hilang tayar sebelah. Macam alhamdulillah, nasib baik tayar satu hilang, ada lagi satu. Orang curi steering tukar gitu. Sebaik tayar tak curi steering, curi tak apa. Kan gitu. Redha lah. Yang masalahnya tak redha. Apa dalam hadis qudsi Allah menyebut, apabila engkau tidak redha kepada bala aku, tidak seronok dengan cubaan aku, carilah Tuhan selain daripada aku. Falyatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain daripada aku. Makna kita tahu ini, apa-apa pun ada hikmat di sebalik itu. Kadang-kadang kita perasan sebenarnya apa-apa hukuman yang Allah turunkan, cobaan-cobaan, dogaan-dogaan, apa-apa saja ada dia punya hikmat di sebalik itu. Kita tak perasan. Kita minta kerja tak dapat-dapat. Adalah silap itu. Tentu tahu, Tuhan tahu. Kita berdoa ada 20 tahun tak dapat-dapat minta. Rupa-rupa Tuhan nak beri lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita tak perasan. Ataupun Tuhan nak beri akhirat besok lebih cantik daripada apa yang kita minta.
Itu dia punya hukuman. Wa innahu la yadhillu mawalait, tidak akan hina orang-orang yang kau pimpin. Orang-orang yang dipimpin oleh Allah, orang-orang yang Allah beri petunjuk, takkan hina dia. Orang-orang yang perjuangkan Islam, dia tidak akan hina. Walaupun hina di pandangan masyarakat, tapi Allah Ta'ala tidak hina dia. Orang yang pandang serong, Allah Ta'ala tak. Nak sampai taraf itu yang wala ya'izzu man adait, tidak pula mulia orang yang kau musuhi. Itu sebabnya kita dalam satu hadis dia. Kalau seseorang itu Allah Ta'ala sayang kepada dia, Allah beritahu kepada Jibril, Jibril, itu aku sayang, aku suka, aku redha. Maka diturunkan kepada setiap orang itu sayang kepada dia. Kesemua orang sayang kepada orang itu. Tetapi apabila Allah bencikan orang itu, Allah maklumkan kepada Jibril, Jibril, aku bencikan engkau orang itu. Maka seluruh rakyat bencikan orang itu. Kalau faham. Ini tak kena guna orang Malaysia lah, orang England lah ni kan. Ini nak cerita hadis tu begitu. Maknanya itulah kita dudukkan. Wala ya'izzu man adai, tidak mulia orang yang engkau musuhi. Mana nak mulia kalau tak suka. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha berkat engkau wahai Tuhan kami, maha tinggi engkau. Allah Ta'ala itu maha berkat, mana Allah Ta'ala boleh beri siapa saja keberkatan itu. Falakal hamdu ala ma qadait, puji-pujian untukmu wahai Allah, apa saja yang kau qadakan. Makna sah, mana sakit pun alhamdulillah, sihat pun alhamdulillah. Itu dalam subuh-subuh dia mengaku tu. Falakal hamdu ala ma qadait. Tapi kalau sakit kan dia marah pula. Kan tak sama dengan apa yang disebut. Pasal kita tak faham makna Allah Madini itu pasal. Bertahun-tahun kita baca Allah Madini itu, banyak orang tak kisah makna dia ke, tak pernah orang minta soal pun. Dia amin. Apa kau amin? Entah aku boleh entah malah amin sudah. Pasal orang Melayu tu bagus. Orang Melayu cukup bagus sebenarnya. Dia semayang, dia tak kisah tahu makna, tak pun tak kira dia semayang. Kan bagus orang Melayu ni. Tak soal. Tapi bila orang Cina, orang putih masuk Islam, dia nak tahu benda-benda ni. Kan susah. Orang Melayu dia taat, orang Melayu sami'na wa ata'na, itu kelebihan orang Melayu. Dia tak bangkang. Itu sebab saya selalu pesan, maknanya bila ada kenuri nak ke Mekah, janganlah tahlil. Kenuri selamatlah. Ini nak ke Mekah, tahlil juga. Takkan pening orang yang tahu bahasa Arab, pening semua. Ni ke rumah ni tahlil ke nak ke Mekah ni? Nak ke Mekah, pasal apa baca doa tahlil? Anak nak periksa, tahlil juga. Itu kita cuba nak ubahkan masyarakat sikit. Ini rumah ni baru buka rumah, apa nama, naik rumah baru, tahlil juga. Itu semua orang mati belaka. Tak. Naik rumah baru untuk orang mati. Nak ke Mekah, orang mati. Orang mati pun pening semua. Pasal kita, baguslah tahlil, kata bagus. Tahlil tu bagus, tapi tuan rumah tadi, dia kata anak saya nak periksa SPM tahun ni. Pasal apa tahlil pula? Itulah kelebihan orang Melayu juga. Bila nak periksa, doa periksa lah. Ya Allah, luluskan anak orang ni periksa. Sesuailah dia angkat ayam ke daging kambing tu. Nak habis daging kawan tak pasal. Orang mati tak dapat. Orang periksa tak dapat. Itu tak lulus. Macam tu tak lulus. Lain orang suruh, lain dia buatnya. Bukan orang sini lah kan. Orang England juga lah ni. Itu sebabnya saya sekali-sekali fikir, Tuan Guru saya dulu pun pesan, dia kata kita ni kadang-kadang fikir dia kata wajib juga belajar bahasa Arab pun. Ada saya ingat itu. Terus Tuan Guru saya cakap begitu lah. Kadang-kadang jadi begitu. Pasal apa? Sebab kita buat ibadat ni, kita tahu sikit-sikit lah apa yang kita buat. Kan adalah konsep tamalluk. Tamalluk makna rindu kepada Allah. Tamallukan, rindu kepada Allah. Bila kita cakap dengan Ta'ala tu, kita tahu apa kata, kan ada rasa rindu tu. Kalau kita bercakap dengan Ta'ala, kita pun tahu apa yang kita kata, nak rindu macam mana. Itu pentingnya maknanya kita baca. Saya akan nulis juga. Lepas ini nulis buku mengenai huraian semayang, dalam semayang, bacaan-bacaan. Pasal ada juga satu buku tulis, tapi tidak detail.
Saya nak baca detail huraian Allah Madini ke Rabiul Fili ke tahiyat ke, nak dihuraikan satu-satu tahiyat tu makna apa. Makna nak huraikan supaya orang dapat maklumat ilmu itu. Biar kesemayang dapat seronok sikit cakap. Boleh tak kita borak dengan orang Jepun, kita cakap Melayu cakap Jepun? Macam boleh. Kita cakap putih, kita cakap Melayu, dia cakap Arab. Kan pening dia. Apa khabar? Baik dia cakap Arab. Orang Melayu di Utah, rajin nak tanya orang Arab sebelah tu. Orang Melayu betul rajin. Awak dari mana tanya orang Arab sebelah tu? Mana orang Arab tahu? Orang Arab kata Ishtu'ul, dia kata. Awak kata apa? Oh, Istanbul, dia kata. Itu kelebihan orang Melayu lah. Kadang-kadang dia pergi Mekah nak tanya, dia tahu Arab sepatah dua tahu juga. Kam rial? Tanya berapa rial? Dia kata arba' rial. Sudah berapa pula arba' rial? Sali pada asal arba', 4. Dia pun nak tahu 3. Pada maghribi salah sarial. Dia sedar. Besok dia kam rial, action nak dia tu. Salah sarial. Salah 3. Nak tahu 2, rakaat ini rial. Mana mau dia rakaat ini rial, 2 rakaat rial lah sudah. Arab tu pada cakap Melayu berapa mau dia kata. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon keampunan daripadamu wahai Allah dan aku bertaubat kepadamu. Pujo istighfar. Itu kita ni diperintahkan istighfar 100 kali sehari. Dah sehari, satu hari dah ada dah. Rabbi fili, Allah ampunkan dosaku. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu wahai Allah dan aku bertaubat kepadamu. Memang kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Minta ampun dengan penuh perasaan. Nanti bangun malam-malam kita istighfar wal mustaghfirin bil ashar. Dan orang-orang mohon keampunan di waktu sahur. Maknanya malam-malam bangun sebelum subuh tu bangun istighfar 100 kali. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Walaupun bagus juga sebelum tidur. Nanti kalau mati sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salim wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kan wa sallallahumma wa barik wa sallim. Kena sejajar dia punya bahasa dia tu, dia punya fi'il dia. Wa salla wa baraka wa sallam. Wa sallallahumma wa barik wa sallim. Kalau fi'il madhi, fi'il amar, wa salli tu fi'il amar, doa. Wa sallatu yang fi'il madhi, wa baraka wa sallam. Jangan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa baraka wa sallam. Wa barik wa salli wa sallim. Allah berselawat. Bukan Allah Ta'ala salawat tu Allahumma salli Muhammad, bukan. Makna salawat Allah kepada Nabi, Allah menurunkan rahmatnya. Salawat malaikat kepada Nabi, malaikat berdoa. Kita pun selawat juga, maknanya berdoa. Kalau Allah memberi selawat, maknanya Allah menurunkan rahmat. Sebab ada orang kata Allah Ta'ala pun berselawat kepada Nabi. Tak. Allah Ta'ala Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Allah menurunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucap selawat kepada Nabi, bukan mengucap selawat, menurunkan rahmatnya. Itu sebab kita kalau selawat kepada orang tak boleh. Tak boleh Allahumma salli ala Ismail Qamus, tak boleh. Tetapi boleh apa boleh tumpang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Dapat kita tumpang. Ya Allah selawatkan kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dia, tabi'in dan orang-orang ikut kebajikannya sampai kiamat. Tumpang itu je lah. Wa tabi'ihim bi ihsan. Orang-orang ikut Nabi dengan kebajikan itu, dengan kebaikan itu dapat. Pasal Nabi selawat kan, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat radhiyallahu anhu. Orang kemudian rahimahullah. Imam Syafi'i, Mazali rahimahullah. Kita ni Allah yarham. Tak dapat rahimahullah tu. Orang pangkat almarhum.
Mana almarhum tu apa? Kesian dia. Itu mana almarhum tu. Yang tak faham. Tak ada unsur doa. Doa Allah yarham. Semoga Allah merahmati. Almarhum kesian orang itu. Jangan minta almarhum tu. Ya. Itu kaedah dia. Maka insyaAllah disambung lagi. Ceramah akan datang. Sekian dulu untuk malam ini. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.